Aduh. Terima kasih Dr. Zalina. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan maupun guru muda, guru novis, guru yang dalam pertengahan kerjaya mereka, guru yang berada di penghujung kerjaya mereka, setiap individu maupun di peringkat mana pun anda berada dalam kerjaya anda adalah individu yang penting bagi sistem pendidikan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan sesi yang ke-125 dan seperti biasa saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Zalina kerana dia orang yang sibuk tetapi dapat bersama juga petang ini dengan kita dan juga kepada semua pembentang CDL yang dapat bersama, of course kepada semua cikgu yang dapat meluangkan masa seperti yang disebut oleh Dr. Zalina tadi pada petang hari Jumaat ini. Sekarang dah dekat 194 orang dan saya jangka ramai lagi yang akan join. Dan seperti yang Dr. Zalina juga sebut, sememangnya bila saya bertugas daripada peringkat saya sebagai guru di sekolah dan kemudiannya bertugas di IAB, bertugas di kementerian, di bahagian sukan, di bahagian pendidikan guru, bahagian dasar dan hubungan antarabangsa dan juga di IPG. Of course, we always look forward to the weekend. Bila datang hari Jumaat, kita nak rehat. Dan tidak salah pun kalau nak terfikir tentang hujung minggu tu, bagi cikgu itulah masa untuk kita recuperate, untuk kita buat refleksi hujung minggu tu. Itu adalah the week, punya closure mingguan. Tapi hari ini tajuk saya adalah the grand closure. Kenapa the grand closure, tuan-tuan dan puan-puan? Maka kita akan sampai ke penghujung kalender akademik tahun 2023 dan 2024. So inilah masa yang perlu digunakan oleh cikgu-cikgu semua dan juga oleh pihak barisan kepimpinan sekolah dan juga kepada yang lain. Ya. Untuk let's recap seperti anda lihat pada slide ini. How can you effectively end your whole one-year session? Mana nak mengakhiri? Atau hanya begitu aja? Kita dalam 2 minggu lagi kita keluar daripada um, musim ini begitu sahaja. Can there be a better ending kepada sesi akademik tahun 2023 dan 2024? Saya rasa hari terakhir kalau tak silap saya adalah pada 9 hari bulan Februari. Dan 9 hari bulan itu tidak jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya pilih the grand closure? We are going to say goodbye to the school for that academic year. Tapi apakah perlu kita fikirkan bersama? Apakah barisan kepimpinan perlu fikirkan? Apakah yang perlu difikirkan oleh guru? Apakah yang perlu difikirkan oleh murid, oleh ibu bapa dan sebagainya? Or is it just another year and another end to that year, academic year? Next slide, please. Kita tanya tentang knowledge. Kita tanya soalan tentang diri kita. Apa yang berlaku sepanjang tahun? Tentang PDP kita, tentang pembelajaran murid, tentang interaksi kita dengan ibu bapa, tentang interaksi kita dengan guru lain. Apa yang kita pula pelajari sepanjang tahun ini? Knowledge about yourself and your students is perhaps the greatest power. Kenapa? That knowledge, snippet ni adalah reflect on. It gives you a chance to reflect what you are doing and what you need to change. Cikgu sentiasa kena ada that reflection. Kita sentiasa kena buat refleksi. Saya sebut kita menulis diary, itu menulis hanya peristiwa. Tapi kalau kita menulis journal,
kita buat refleksi, kita buat analisis, kita buat sintesis, dan satu penilaian tentang apa yang berlaku dari masa ke semasa. Itu kehebatan kalau kita ada journal yang kita menulis. What control do you have of your teaching life and student learning? Dan apakah peranan barisan kepimpinan sekolah pada penghujung tahun ini? Adakah hanya setakat murid pulangkan buku teks dan tamat? Itukah detik yang akan kita gunakan sebagai satu pengakhir kepada sesi akademik 23-24? Atau ada cara lain bagaimana kita nak mengakhiri sesi akademik ini? Let's go to the next slide. Are we going to have that class party? Murid-murid suka bila ada class party ini. Pada cikgu, where do I need improvement? Pada murid juga, where does the murid, pelajar kita tu perlukan peningkatan. Kita jarang menjawab pada penghujung. Of course, kita sangat, kita menunggu cuti. Mungkin kita lupa tentang perkara ini. Tapi inilah musim bagi saya, barisan kepimpinan di mana-mana peringkat dalam sekolah atau di PPD pun, kita boleh dapat maklum balas tentang diri kita. Let's give accurate feedback. Penilaian yang tepat itu sangat membina. Kita beri, selalu kita akan mula dengan pujian. Manusia mana yang tak ada kelebihan dan kekurangan? Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita sentiasa menggunakan pendekatan memberi kelebihan. Tentang kehebatan PDP kita. Hasil daripada pencerapan, supervision, hasil daripada maklum balas. Kadang-kadang kita boleh tanya murid juga tentang feedback tentang diri kita sebagai cikgu. Of course, kita boleh juga dapat daripada penilaian yang kita buat. Accurate feedback is the best. Jangan kita rasa, of course, we are always looking for positive feedback. But we should not. Kita tak perlu rasa kecil hati kalau kita dapat juga negative feedback. Barulah kita boleh merangka peningkatan. Sebagai pengarah di beberapa bahagian dan juga sebagai timbalan pengarah. Semasa saya timbalan pengarah di IPG Raja Melewah, kalau ada pesara, pegawai pensyarah yang akan bersara, saya akan buat exit interview about half an hour to 45 minutes. Saya akan tanya mereka what they're going to do dan sebagainya, ucapkan terima kasih dari pihak IPG kepada mereka. Tapi yang paling penting saya tanya, apakah pandangan mereka tentang kepimpinan, tentang diri saya, bagaimana kita boleh buat penambahbaikan, apa jua pun dia boleh sebut. Whether it's negative pun, doesn't matter. Dan ada yang beri yang negatif, ada yang beri maklum balas kepada saya tentang diri saya, dan bukannya itu masa saya nak jadi defensif. Tapi saya kata, okay, good feedback. Inilah bab-bab yang saya perlu memperbaiki. So that is how penghujung akademik, the grand closure ini patut berlaku. Next slide, please. Anda telah habis ujian peringkat sekolah, teacher made test, kita tak ada standardized test. Student feedback, kalau boleh, masih ada 2 minggu lagi, suruh murid-murid tulis tentang kita. Kalau anda seorang guru matematik, minta pada murid, okay, tulis, tak payah tulis nama, what they like and what they did not like about the year. Saya rasa jangan terperanjat Murid tahun 2 pun boleh bagi feedback nanti. Dalam satu kajian tentang oleh ahli sosiologi pendidikan tentang sekolah, bila ditanya murid tahun 1, tahun 2 sekolahan mereka,
What is a school or why do you come? What is a school actually? Dan ada murid yang jawab, school is a place where you pass or fail. Bila kita sangat exam oriented, itulah message yang pergi kepada dalam minda pelajar. Saya di sini akan diberi markah, saya akan diberi ranking. Sekarang kita tidak ada ranking lagi. Tapi dulu daripada nombor 1 hingga nombor 40, 35 dan sebagainya. So that was one score. Tetapi kita tahu bahawa murid kita kadang-kala kalau ada kekurangan, he might not be a champion in getting the best marks, but he might be the most well-behaved student in your class. Dia champion tentang behavior, iaitu tingkah laku yang terbaik. So ingat, kalau kita boleh dapat student feedback daripada pencerapan oleh ketua-ketua kita dari segi pihak pentadbiran sekolah, PK dan GKMP dan sebagainya. Kalau rakan kita pernah duduk dalam kelas, kita boleh dapat that feedback daripada mereka dan our own self-assessment. Ask ourselves our own reflection. It's good to have that reflection. Dan dari situ kita boleh merangka ke arah masa depan atau tahun akademik yang berikutnya. Have your end of school party. Kalau belum dirangka lagi, even though it's a small party itu, children look forward. It's always not about very serious business. School is also a place for celebration, place for fun. And let children remember about the fun. Let children remember about their friends. And their teachers singing in the classroom masa farewell party untuk tahun itu. Apa juga pun, something. Let the children remember because children never forget. Dan itulah cerita yang saya sampaikan pada minggu lepas tentang seorang pakar perubatan yang masih sampai sekarang ingat akan guru dia. So our students, our children will always remember us, our students. Next slide, please. So bagi pengetua, pastikan atau barisan kepimpinan adakan that conference tentang prestasi, tentang PDP. Dan cikgu pun sendiri boleh kongsi what is your strength, what you think you need to do. Mungkin pada tahun 2024 ni dan 2025 punya sesi nak lihat bagaimana nak menggunakan AI dalam PDP. Right? Macam mana nak mengenali teaching loss, learning loss dan learning deficit. Saya risau tentang learning deficit sekarang dah tinggal 2 minggu. Tapi ada juga di antara kita tak mungkin, tak dapat habiskan silibus. So apa yang kita nak buat? Umpamanya matematik, tinggal lagi 3 bab untuk kelas D5 atau kelas Alamanda ke. You have. So what are we going to do? Apakah barisan kepimpinan sekolah akan buat? Tak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Kerana kita ada kontrak sosial dengan anak murid kita. We have that social contract. Adakah kita sempat buat gerak gempur dalam 2 minggu ni? Adakah kita sempat nak buat jadual waktu anjal? Cikgu-cikgu, okey, yang belum habis 2 bab sejarah itu boleh gunakan jadual waktu anjal untuk buat worksheet dan lepas itu buatlah sesi untuk murid-murid kelas-kelas tersebut. Maka defisit itu tidak akan wujud. Kalau tidak, murid akan ke tahun yang berikutnya, katakan tahun 5, tahun 6, dengan defisit itu. Dan defisit itu, kalau matematik, dia bawa sampai tingkatan 1 bila dia ke menengah. Dan seterusnya. So, defisit itu, keberhutangan itu sentiasa ada. Ada murid, okey, mungkin dia ada tambahan masa cuti, dia ada tuition, dia boleh catch up. Tapi yang tak mampu, yang tak boleh catch up, siapa nak gantikan hutang yang kita hutang itu dalam social contract itu? So, itulah refleksi yang kita kena buat to reduce learning deficit. Plan your improvement, bagaimana nak bawa penambahbaikan. Remember, saya paling menghormati tuan-tuan dan puan-puan yang
bertugas di sekolah because you have an issue, you have ideas. Your idea will become a strategy and your strategy will become a best practice. Dan tak ada siapa boleh lawan kerana itu adalah strategi you yang sesuai untuk sekolah you. Strategi yang sesuai untuk sekolah di Lahad Datu mungkin tak sesuai untuk sekolah di Alostar kerana perbezaan persekitaran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, to address the learning deficit untuk nak menghasilkan penambahbaikan improvement, look for ideas. Carilah idea itu. And make sure that we get our children to be always attending school. Attend today and achieve tomorrow. Attendance is very important. If students attend school, I know ada macam-macam sebab kenapa murid tak datang. So it can affect their achievement, right? Next slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita ke akhir tahun 2023-2024, end of year closure. So buatlah senarai-senarai yang anda nak, checklist anda. And don't forget, kalau anda ada masa, tulislah surat kepada ibu bapa atau anak murid anda. Cari masa, tak perlunya panjang pun. 1 perenggan, 2 perenggan. Write a letter to your students. And I'm sure they will keep your letters. Let me end with this story. There was a very quiet boy. Ini berlaku di Amerika Syarikat dalam kelas. Bawa kelas, murid itu sangat, dia senyap ya. Tapi satu hari itu, cikgu suruh murid tulis tentang murid lain. So, bila mereka tukar apa yang ditulis oleh rakan-rakan mereka, murid-murid, ada di antara murid simpan message-message itu. So, pelajar ni, dia simpan, dia pendiam, jarang cakap. Orang pun macam tak begitu tahu tentang diri dia. Pelajar ni akhirnya setelah tamat pengajian, dia telah jadi seorang askar. Malangnya dia meninggal dan bila barang-barang kepunyaan dia dibawa balik, di antara banyak ada rakan sekolah yang hadir masa pengebumian dan sebagainya. Yang dijumpa dalam kocek dia tu ialah nota daripada kawan-kawannya. Dia simpan. Kerana itu bawa satu makna yang terbaik kepada beliau. Apa yang rakan-rakan tulis tentang diri dia. He felt so touched. Dan dia simpan. Dia tak sangka bahawa murid rakan dia akan tulis sebegitu. Termasuk juga penulisan daripada guru beliau. So remember, children never forget. So bagi semua yang ada dalam sesi kita pada hari ini, remember, the average teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher models, the great teacher inspires, the best teacher does all. So you tell, you explain, you model, and you inspire. Ada orang cakap, murid-murid ni kena bagi tahu selalu ke? Jawapannya iya. I still remember one of my lecturers, Professor Thomas Halbert, dia kata, with children, you tell, and you tell, and you tell. I know we get tired, but we must keep telling. Kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. So, buatlah checklist anda pada pihak kepimpinan sekolah, apa checklist anda pada penutup ini. Bukan saja yang serious business, juga kepada yang merupakan satu celebration of the year end. Right? So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, ingat, except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya, daripada sembang profesional. Dan of course, kalau kita baca, reading is thinking. Not only reading, even listening is thinking. And always remain positive, positive, positive. We think some of our children fail. They might not be successful in life. We might be wrong. They can be still successful in life in their own way. Mengikut falsafah pendidikan kebangsaan.
It is easier to build strong children than to fix broken adults. We educators were born to make a difference. So we will make that difference. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, dan terima kasih.